kita akan memfokuskan tentang penglihatan anda, mata anda. Yalah, kalau kita dahulu, kita satu perkara yang normal kalau sewaktu kecil kita nampak ada yang berkacamata dan sebagainya. Tapi sekarang ni, ia lebih cepat berlaku disebabkan kita banyak menumpukan perhatian kita kepada gadget dan sebagainya. Ini memang tak dinafikan. Tapi dalam masa yang sama, kita ingin memberi tumpuan kepada menjengah umur 40-an dan juga nombor baru penglihatan itu sendiri. Bagaimana agaknya keadaannya? Saya pun dah takut ni. Jadi kita nak mendapatkan penerangan lanjut bersama-sama dengan tetamu-tetamu kita pada waktu ini, Encik Ahmad Hakimi Zainal Abidin, Pegawai Optometris DOC Optocare Optometris Group, dan juga Puan Dalilah Mat Noor, merupakan Pegawai Optometris DOC Optocare Optometris Group. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, pertama sekali saya terus tanyalah pasal usia tadi tu. Ya. Mana apa sebenarnya beza penglihatan pada usia 40 tahun ke atas ni? Ya. Okey, terima kasih Hani. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penaja Kodak Lens Malaysia kerana memberi kepercayaan kepada OC Optocare Group untuk berkongsi sedikit pengetahuan dengan para penonton Selamat Pagi Malaysia. Okey, untuk hari ini kita akan berkongsi tentang mereka yang berusia 40 tahun ke atas. Biasanya mereka yang berusia 40 tahun ke atas ni masalah utama dia ialah masalah dekat. Ya. Perubahan yang mereka akan dapati jika bukan masalah penglihatan, tanda-tanda awal dia akan sakit tengkuk. Macam saya dah berusia 40 ke atas. Awal-awal dulu saya perasan tengkuk dah mula sakit. Tapi tengok dekat masih okey lagi. Lepas tu fasa seterusnya, saya berkacamata daripada sekolah. Saya dapati tak boleh tengok pada jarak yang macam biasa. Saya kena jauhkan sikit. Yang kedua, dah tak boleh jauhkan, saya kena buka cermin mata tu. Kena tengok dekat-dekat pula. Pelik. Sebab dulu boleh tengok pakai cermin mata tu jauh, boleh tengok jauh, tengah, dekat, tanpa perlu buka. Jadi saya pun tapi saya optometris kan, jadi saya tahulah kan. Jadi itu adalah tanda-tanda dia. Dan untuk kumpulan yang kedua pula, kumpulan yang tiada rabun jauh daripada kecil, mereka akan dapati macam saya sebut tadi, dia akan rasa tak selesa pada bahagian sini. Terkesan di sini. Sebab otak penglihatan kita memang dekat bahagian occipital. Jadi dia akan mempengaruhi bahagian leher kita, bahu, bahagian dahi kita. Dan bila kita lihat dekat untuk kes yang tak ada rabun jauh tu, dia dah mula rasa kabur. Dia nak kena jauhkan. Jadi mereka rasa risau, mereka ingat macam ada rasa masalah tekanan darah tinggi. Sebenarnya itu adalah sebahagian daripada tanda-tanda dah ada rabun dekat. Sebab mata kita semakin kita meningkat usia, untuk mereka yang ada rabun jauh ni, macam saya dulu kita periksa pakai cermin mata ni untuk tengok jauh kan. Bila usia kita semakin meningkat, mata kita dah sensitif. Dia tak nak dah power ni untuk tengok dekat. Dia kena power yang lain. Tu yang kena buka. Jadi tak tentu arah bila kita pakai cermin mata tu. Ya, okey. Jadi permasalahan seperti ini yang kadang-kadang kita tak tahu ataupun dalam istilahnya dalam bahasa Inggeris in denial. Kita betul kan ni ada masalah sakit mata dan sebagainya ni kan. Jadi macam mana cara yang pasti untuk kita mengesan kita benar-benar ada masalah penglihatan tersebut pada usia 40-an tu? Terima kasih. Ini soalan yang baik sebenarnya. Yang seperti yang Ani katakan tadi, memang sangat kebanyakan yang dah masuki usia 40-an dan mengalami masalah yang Puan Dalilah sebutkan tadi, memang in denial yang ketara sebenarnya. Seperti yang dipraktis saya sendiri, kebanyakan tak mengaku bahawa mereka mengalami, terima kenyataan. macam malu tak boleh terima kenyataan. Jadi selain daripada yang tanda-tanda disebutkan oleh Puan Dalilah tadi, simptom-simptom yang lebih serius boleh berlaku sekarang. Kenapa sekarang semua orang melihat handphone sepanjang masa, bekerja menggunakan PC 24 jam di pejabat, tambah sekarang work from home, bekerja di rumah sebenarnya. Dan itu sebenarnya adalah tanda-tanda yang ketara, yang membawa kepada bukan setakat hanya kabur pada dekat itu, sebenarnya membawa kepada masalah yang lebih teruk, pening kepala berterusan, kekejangan otot mata, sehingga terpaksa perlu berjumpa dengan pakar mata lagi untuk melihat masalah lebih serius sebenarnya. Jadi apabila pada soalan yang Hani sebutkan, bagaimana nak mengetahui, mengesan itu sebenarnya,
sekarang mesti mereka perlu berjumpa dengan optometris sebenarnya. Sebab optometris dapat melakukan pemeriksaan yang lengkap, langkah demi langkah. Setiap ada banyak ujian-ujian sebenarnya untuk mengetahui bukan hanya power mata. Semua bila bercakap tentang kabur penglihatan ni, berapa power anda, berapa power anda. Bukan setakat itu sahaja sebenarnya. Ada banyak komponen mata yang perlu diperiksa dan dilihat sama ada mereka berada dalam kesihatan yang sepatutnya lah, dalam yang sepatutnya. Kerana ia hanya bukan semata-mata kabur penglihatan yang disebabkan oleh kenaikan power. Itu yang berlaku sebenarnya. Jumpa dengan optometris. Ya. Okey, jadi optometris akan memastikan kita akan mendapatkan tie yang terbaik untuk keperluan dan kepentingan mata kita lah. Maknanya bukan setakat keperluan pada ketika itu, tapi dapat menjaga kesihatan mata untuk jangka masa yang lebih panjang. Jadi tuan kata jangan sembarang beli dekat luar sana. Tu kadang-kadang kita nampak ini boleh pakai ni, tapi sebenarnya tak boleh sebenarnya. Bila dia dah masuk masalah rabun dekat, kita bukan sahaja perlu tahu yang berapa tahap kerabunan dekat kita. Kita juga perlu mengenali pelanggan kita dan tahu apakah aktiviti harian yang utama. Macam video yang kita mainkan tadi, kan kita selepas melakukan pemeriksaan mata untuk dekat dan selepas kita melakukan pemeriksaan mata untuk kesihatan mata, sebab bila usia 40 tahun dia akan datang dengan berbagai penyakit juga. Jadi ada yang takut rabun dekat tu kerana faktor usia biasa saja ke ataupun kerana ada penyakit dalam mata. Jadi macam video yang kita kongsi tadi, kita akan periksa daripada permukaan depan mata sehinggalah ke permukaan dalam mata, dan bila kita dapati semua normal, kita akan tanya pula apakah aktiviti. Sebab orang yang 40 tahun ke atas ni dia aktif lagi. Jadi dia banyak membaca, pertengahan, ada yang bersukan. Jadi kita akan cadangkan pada mereka apakah cermin mata jauh dekat yang sesuai. Macam saya dah pakai cermin mata jauh dekat, atas untuk jauh, bahagian untuk dekat, tapi tak ada bawah untuk dekat, tapi tak ada garisan kan. Betul. Jadi dia kena ambil cermin mata jauh dekat yang sesuai dengan aktiviti dia. Okey, sebab saya ingat saya dulu bila jauh dan dekat kita ada yang macam line kat bawah tu kan. Tapi sekarang tidak ada yang itu masih ada, tetapi kita kurang cadangkan. Sebab yang itu bila kita tengok, macam kalau saya tengok meja tu nanti dia terputus. Dan kalau kita guna komputer nanti dia terputus. Dia nak kena dongak banyak-banyak sangat. Zaman sekarang semua orang guna komputer kan, HP kan. Habis semua orang guru-guru pun dah banyak guna komputer. Jadi memang kita akan sarankan apa yang sesuai. Cermin mata jauh dekat ni pun walaupun tak ada garisan, dia ada, kalau yang menggunakan komputer yang banyak, ada kawasan komputer kena besar. Kalau menulis banyak, biar yang bahagian menulis tu lagi besar. Jadi kita memang kena berkenalan dengan pelanggan kita, tanya berbagai soalan. Itu dia. Punya canggih sekarang ni. Macam kita tak nampak boleh rupanya cermin mata jauh dekat ni sebenarnya. Tapi tak nampak pun. Seperti macam cermin mata biasa sahaja. Dan dalam masa yang sama, boleh tak bagi satu contoh situasi, contoh bagi seseorang sekarang yang menonton ni, dia kata okey, saya rasa saya ada masalah macam sakit belakang dan sebagainya, saya dah usia 40-an. Apa langkah pertama yang mereka perlu lakukan sekarang? Okey, step pertama. Step pertama macam yang Kini sebutkan tadi, cari optometris yang terdekat. Bila dia dah mengalami sakit kepala, dekat dah tak selesa, pergi ke mana-mana pusat optometris. Macam kami, pusat optometris Optocare, memang semua pusat kami ada optometris. Lakukan pemeriksaan, dapatkan pandangan daripada optometris. Yang kedua, dapatkan konsultasi. Mungkin kena tukar lifestyle habit jugalah. Sebab yang 40 tahun ke atas ni, lampu kena cukup. Pakai cermin mata yang hebat, tapi pencahayaan tak cukup pun dia akan mengganggu fungsi cermin mata tu. Jarak penglihatan tu kena aturkan. Walaupun pakai cermin mata jauh dekat, tak semua jarak dekat tu kita masih boleh tengok. Kita kena gunakan jarak yang sihat dan selamat. Contohnya jarak macam ni. Komputer skrin pun jangan dekat sangat. Jangan macam nak masuk kat komputer skrin. Jadi langkah-langkahnya macam yang Hani tanya tadi, boleh dapatkan pemeriksaan, dapatkan khidmat nasihat dan dapatkan produk yang terbaik untuk lifestyle mereka. Okey, dan selain daripada penglihatan, apa sebenarnya pemeriksaan lain yang wajib kita utamakan? Okey, di praktis Usi Optocare dan kebanyakan praktis optometri yang lain, kami terdapat banyak alat-alatan yang seperti yang di klinik mata untuk memeriksa sebenarnya
permukaan mata, hadapan dahulu, kemudian kita melihat bahagian dalam, kemudian kita dapat ada mesin yang dipanggil fundus camera, menangkap image di belakang mata untuk melihat bahagian saraf retina belakang mata. Ini penting sebenarnya. Kebanyakan yang masuk 40-an dan sekarang dengan gaya hidup yang tidak sihat, stres, ramai yang mendapat masalah kencing manis, darah tinggi banyak. Itu sebenarnya menjejaskan penglihatan saraf di belakang mata sebenarnya. So, pemeriksaan seperti itu sangat penting dan kami mempunyai alatan yang cukup untuk memeriksa kesemua itu dengan sebaik-baiknya, dengan lengkap. Jadi bukan setakat hanya bagi orang 40-an ke atas datang dengan masalah untuk mengetahui rabun dekat, tetapi kami mesti memeriksa juga komponen mata yang lain, terutamanya struktur mata, sama ada terdapat penyakit-penyakit mata yang biasanya dengar apa? Katarak. Ya, selaput penglihatan. Pernah dengar glaukoma. Itu pun kita akan buat ujian yang sepatutnya. Kemudian kalau kata yang kencing manis dipanggil diabetic retinopathy, di mana pendarahan berlaku dalam mata. Ramai sebenarnya yang datang dengan masalah kencing manis. Bila kita cek kenapa dia kata kabur jauh dengan dekat, tak nampak langsung. Rupa-rupanya bukan masalah power, tetapi rupanya sudah ada diabetic retinopathy, pendarahan dalam mata itu berlaku. Jadi optometris kami akan memberikan rujukan yang sepatutnya untuk berjumpa dengan pakar mata. Okey, jadi kena buat pemeriksaan sekarang lah. Kalau dah ada tanda-tanda awal tu, jangan panik, terus pergi ke optometris yang terdekat. Senang saja sebab lengkap. Kalau ada di OC Optocare Optometrist Group, anda boleh pergi lokasi yang berdekatan dengan anda, boleh pergi ke Facebook OC Optocare ataupun pergi ke laman sesawang www.ocnet.com.my. Okey, jadi ini di taliannya, anda boleh hubungi 0342655712 ataupun WhatsApp saja di talian 012-222-5465. Jangan tunggu lama-lama, esok dah mula PKP. Hari ini jugalah maknanya bertindak. Okey, jadi ialah mana tahu ada yang macam keperluan satu keluarga kan, pergi bersama-sama keluarga, esok dah kena 2 orang saja boleh keluar kan. Okey, jadi boleh pergi ke cawangan terdekat, antaranya seperti kalau di Kuala Lumpur ni ada Setiawangsa, ada di Taman Melawati, di Bangi pun ada, di Ipoh pun ada Parit Raja, Seremban 2, Peringgit dan Teluk Emas Melaka, Kerteh, Paka dan juga Cukai, Pasir Tumbuh di Kelantan dan juga di Pasir Gudang. Ini antara lokasi yang boleh anda kunjungi sekarang ini juga untuk mendapatkan perkhidmatan daripada mereka berkaitan dengan mata anda. Baik, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Encik Hakimi dan juga Puan Dalila bersama kita pada waktu ini.